dengan membaca umum kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Tsumma alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kawan-kawan dan teman-teman yang dirahmati oleh Allah SWT. Pertama-tamanya kita memperuntukkan sedikit masa memperbetulkan niat kita lah. Kita datang sini bertemu pada petang pagi ini semata-mata kerana Allah SWT, kerana kita ingin mencari kebaikan-kebaikan yang ada dunia ini. Semoga kebaikan-kebaikan ini memudahkan jalan kita untuk menuju Allah SWT dan dipertemukan dengan syurga Allah SWT kan. Setiap hari orang-orang beriman, Allah beri peluang kepada mereka untuk beramal kan? Sebab itulah tujuan ciptaan manusia ni kan. Selain daripada kita belajar, kita diciptakan untuk menjadi abid, khalifah. Antara lain, dunia ni memang diciptakan untuk tempat kita diuji, bukan tempat untuk kita nak menikmati kan. Kita diberikan banyak benda yang sebenarnya di sebalik setiap pemberian itu adanya ujian daripada Allah SWT lah. Nak tengok ke arah manakah kita menggunakan pemberian-pemberian dan kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh Allah SWT. It could be masa yang lapang, wang ringgit, family yang bagus, kepandaian kita, kemampuan kita berkata-kata, kebolehan menulis, pandai edit gambar ke, pandai melukis ke, pandai fotografi ke, pandai apalah IT sebagainya. Semua kebolehan-kebolehan ini adalah pemberian yang diberikan oleh Allah Ta'ala kan? Dan untuk mengujilah sama ada kita ni bersyukur ataupun kufur di atas pemberian berkenaan. Semasa Nabi Allah Sulaiman alaihi salam mendengar semut tu memberi amaran yang ketika dia kumpulkan tentera dia kan dalam surah An-Nahl tu, surah An-Naml. So adalah tentera dia lari yang boleh merosakkan, boleh membunuh semut-semut. So ada seekor semut ni yang memberitahu dekat semut-semut lain, ya ayuhan namlu kan, udkhulu fi masakinakum, wahai semut-semut, masuklah ke dalam tempat-tempat kalian punya tempat ni lah, tempat bersembunyi untuk selamatkan diri daripada junud Sulaiman kan, daripada tentera Sulaiman, kerana mereka la yash'urun, mereka tak perasan. So Nabi Sulaiman dia tergelak kan mendengar semut tu punya warning tu. Sebab apa? Sebab dia comel kot rasa kan, semut tu bagi warning kat kawan-kawan lain. Kemudian dia kata hadza min fadli rabbi. Kemampuan dia mendengar tu satu benda yang pemberian Allah kan. Kita jumpa semut tak dengar semut jawab apa. Sebab kita tak faham bahasa semut. Kita ni ada limitasi lah. Tapi Nabi Allah Sulaiman dia boleh memahami bahasa semut tu. Dia boleh memahami bahasa-bahasa binatang lain juga lah kan. Dan ini merupakan pemberian Allah Ta'ala. So bila Nabi Sulaiman dia berinteraksi dengan pemberian Allah SWT tu, dia kata apa? Hadza min fadli rabbi. Selalu orang sebut sampai situ je kan. Hadza min fadli rabbi. Tapi di hujung tu penting kan. Liyabluwani ashkur am akfur. Allah berikan aku hadza min fadli rabbi. Ini adalah fadli, kurniaan Allah SWT kepada aku kan. Tapi kenapa Allah bagi? Dia kata hujung tu liyabluwani. Liyabluwani untuk menguji aku kan. Liyabluwani tu datang daripada perkataan al-bala. Liyabluwani untuk menguji aku, ashkur, adakah aku ni bersyukur, am akfur ataupun kufur. Maknanya tidak ada pilihan lain. Kalau orang tu diberi pemberian, dia terdedah kepada dua situasi kan. Satu, dia mensyukuri pemberian Allah Ta'ala. Yang kedua, dia mungkin kufur di atas pemberian Allah SWT. Kufur kat sini bukan kufur akidah tapi kufur yang tidak mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini adalah stand akhlak para nabi bila mereka mengenangkan pemberian-pemberian yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kan. Kita ada pemberian-pemberian kan. Allah bagi kita bagilah kelapangan waktu, kebolehan, ke arah manakah kita menggunakan pemberian-pemberian ini kan. So antara sebablah kita berjumpa pada pagi ini
untuk realign kan kita punya pemikiran, kita punya perasaan. Sebab waktu kita berjumpa macam ni kita boleh betulkan balik mindset, ada peringatan. Tapi after seminggu mungkin dah hari dah. Kan, sembang kawan lain jadi lain, dengan family jadi lain kan. Sama je, bukan antum lah, abang pun mengalami frustrasi sama kan. Contohlah jumpa orang-orang ikhwah, bahawa kita nak bincang apa, nak kumpul duit, nak buat projek lagi mesin, nak projek hantar orang pergi overseas, nak buka medan baru. Tapi bila masuk kerja je, kawan-kawan sedang cakap tentang hartanah, property kan, nak tambah lagi rumah sewa, macam mana kita nak main saham. Jadi kita punya mind setting tu kan, dia berubah tau bila kita bergaul dengan orang-orang yang common people kat luar sana kan. So sometimes kita lupalah bahawa pemberian-pemberian Allah Ta'ala tu lah untuk menguji kita kan. Ashkur am akfur. Sebab tu datang sesi seperti inilah yang rasa macam sentiasa look forward untuk join sesi seperti ni kan. Mendengar nasihat daripada semua orang, mendengar nasihat untuk punya terabur dan sebagainya. Dia memberi inilah peringatan kepada sendiri kan. Allah Alam, cukup sedikit tazkirah lah pada pagi ini. InsyaAllah kita seperti biasa akan lawas sikit, dan kalau ada masa kita akan sambung diskusi Syaratul Haq kan, insyaAllah lah. Pada pagi ini kita akan beberapa ayat surah Taha. Kita ada 6 orang kan. Surat 317 sahaja. 317 saja. Ada dengar sound bising kat sini? Dengar? Dengar sebab diorang kat atas ada program tapi diorang pakai mic yang kuat pula speaker diorang. Macam mana dengar sangat? Tak ganggu lah. Sekejap dengarlah juga tak ada orang tutup pintu lah. Tak boleh buat apa lah. Sebab okey kot kita cubalah bertahan. Tak ada siapa yang masuk. Ingatkan adik-adik ke?
So kita baca sikit surah At-Taha daripada buku surat 317. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 ayat. Seorang baca satu atau dua lah. Seorang baca dua ayat boleh lah. Mulakanlah. Abang tak baca tapi antum baca je. Mula dengan Aiman, Ammar, Fahim, kemudian Imran dan juga Qayyum. Okay, seorang baca dua ayat. Silakan. Mula dengan Ammar boleh. Ke siapa tadi? Mula dengan Aiman أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعه فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم بسم الله الرحمن الرحيم وأضل فرعون قومه وما هدى يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى Tadi litarda kan? قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى Qayyum sambung kan? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك قالوا ما أخلفنا موعدك عيدك بملكنا ولكنهم منا أوزارا من زينة القوم قذفناها فكذلك ألقى السامري. Allahul Azim. Jadi kita ambil sedikit masa membaca terjemahan. Jemputlah siapa nak ayat untuk ditadabbur insya-Allah.
Okey lah, tak ada gangguan kot sebab pakai ni okey sikit kot. Ahlan adik, Assalamualaikum. Salam. Maaf lambat Kartun apa tu? Sakiwaki ni, childhood. Sekarang sedang baru saja selesai dibaca surah Taha, muka surat 317, daripada ayat ke-77 sampai ayat ke-87. Sekarang tengah tadabbur lah dan terbuka siapa nak kongsi dulu. Baik. Suara dengar jelas ke suara? Dan tak ada gangguan kan? Ke dengar lagi? Jelas. Oh, countdown tu dengar? Alamak, dengar lagi Adakah siapa nak kongsi dulu? Tak ada? Silakan. Ayat ke-80. Ya Bani Israel laqad anjaynakum min aduwikum. So berdasarkan petikan ayat yang ke-80 ni, kita dapat tahu bahawa Allah SWT ni dia dah selamatkan Bani Israel daripada Fir'aun tu sendiri kan. Sebab macam mana kita tahu pada zaman Nabi Musa tu, diorang kan salah satu diorang adalah puak Fir'aun tu sendiri, diorang menentang Nabi Musa. Tapi lepas macam Nabi Musa ni tunjukkan yang dia ni dah kalahkan ahli sihir tu, so ahli sihir ni ada certain diorang beriman dengan Nabi Musa kan. So bila mana Allah SWT perintahkan Nabi Musa untuk menyeberangi laut, maka ada beberapa yang dari dalam kalangan diorang tu follow. So bila diorang dah follow tu, diorang dah menyeberangi laut, bila sampai dekat seberang laut tu, kita tahu apa Fir'aun tu dia dekat tengah-tengah dan dia dah ni lah, Allah ambil nyawa Fir'aun waktu dia dekat tengah-tengah laut tu. So apa yang nak cerita dekat sini, sebab kalau kita tengok kisah yang selepas tu lagi, bila diorang dah sampai dekat satu pulau tu, kan mula-mula diorang macam kononnya dah beriman dengan Nabi Musa tu sendiri. Tapi bila mana diorang sampai dekat satu pulau tu, diorang nampak ada macam sekumpulan atau satu kaum, diorang sembah berhala kan. Lepas tu diorang ni minta Nabi Musa untuk buatkan patung ataupun berhala untuk diorang kan. So kat sini point yang saya nak sampaikan tu, dia macam keadaan Bani Israel ni sendiri, walaupun diorang dah diselamatkan oleh Allah SWT daripada mungkin ancaman Fir'aun tu sendiri, tapi lepas diorang dah selamat tu, dia sampai kat satu pulau tu, diorang punya pendirian tu tak teguh. So diorang minta Nabi Musa buatkan patung berhala untuk diorang. So pengajaran yang saya boleh ambil dekat sini, kita kena sentiasa bersyukur lah, macam Abah cakap tadi, awal-awal tadi tu kan. Banyak je nikmat Allah SWT dah bagi. So samalah macam dekat Bani Israel ni, diorang dah diselamatkan oleh Allah daripada ancaman Fir'aun tu sendiri. Tapi bila mana diorang sampai kat pulau tu, diorang punya pendirian tu macam tak teguh, dan pada saya diorang macam tak bersyukur lah dengan apa yang Allah dah bagi, dan diorang minta pula benda yang lain. Wallahualam. Alhamdulillah. Menarik kan sikat ataupun stand yang diambil oleh ni, dia tengah Allah telah tolong mereka. Macam video yang Imran share kan, yang apa, seeing and hearing ke apa, yang diorang kata, diorang punya quote ni adalah we will believe once we saw it kan. Tapi
seeing is not believing kan. Ada yang menunjukkan bahawa melihat tak semestinya orang tu beriman pun. Sebab mereka terlihat dah mukjizat, kebenaran depan mata mereka, tetapi penglihatan tu tidak pun membuahkan keimanan. Mungkin kenapa Allah SWT menjadikan pengalaman itu macam tu kan bagi Nabi Musa. Itu satu pengalaman lah, pengalaman nak mengajak Bani Israel beriman kepada Allah Ta'ala kan. Satu pengalaman usaha. Tapi dia dah berlaku. So dia cerita benda tu di Al-Quran mungkin sebagai, ni side lain lah nak tarabur kan, sebagai apa kita kata sebagai panduan kepada Nabi kan, bahawa setiap zaman akan ada orang yang sentiasa nak pada bukti depan mata. Seperti mana Quraisy dulu kan tak percaya, kenapa tak turun malaikat ke, seperti mana Ustaz Rahman Ali kan share lah, kenapa tak ada kitab tu turun daripada langit ke. Tapi kalau Allah Ta'ala fulfill pun, granted all their wishes tu kan, naga ke, harimau terbang ke kan, tetap dia tidak akan beriman. Cuma Allah nak kata apa? Sebab Bani Israel dulu pun pernah dipertunjukkan pada mereka itu banyaklah nikmat-nikmat Allah yang ajaib tu kan. Laut terbelah. Kita tak pernah imagine itu boleh berlaku macam mana. Tapi nak menumbuhkan iman ni, dia tak perlu pun melihat pada keajaiban-keajaiban macam tu. Cukuplah kita ni mendidik kan, mendidik dengan penuh. It takes time lah sebenarnya. Nabi Bani Israel tu mungkin dia perlu masa lagi lah. Sebab mukjizat-mukjizat ni pun tak dapat lah nak menumbuhkan iman dan malaikat. Tetapi dalam konteks dakwah Nabi Muhammad ni dia bezakan pendekatan untuk tumbuh keimanan tu bukan melalui menunjukkan sebegitu banyak mukjizat. Sebaliknya melalui hujah, melalui penyampaian ilmu, penyampaian wahyu yang berterusan sampai terbentuk keimanan dalam pemikiran dan juga perasaan seorang Muslim tu kan. Ini sisi lain lah selain daripada yang Indonesia kan, yang nak cerita bahawa kadang-kadang kita sendiri mungkinlah ada waktu kita ragu-ragu kan, kita rasa kita perlukan miracles tu untuk kuatkan iman kita kan. Tapi belum tentu kita akan beriman kan kalau ada miracles tu. Kalau ada orang hebat ke datang, malaikat datang join likok ke, tak ada kan. Banyak, bukan nak kata, tapi ada kumpulan-kumpulan di luar sana kan yang dia cerita majlis dia ni datangi malaikat. Bukan datang malaikat yang figuratively tu, tapi yang mereka kata literally malaikat nampak kan. Nabi bangun lambai-lambai. Kau siapa dengar lah kes-kes ni kan. Ada orang yang guna benda tu kan. Allah alam, tapi benda tu sebenarnya dia tak logik satu. Sebab kenapa Nabi nak bangun pergi majlis tu kan. Tapi mereka buat tu semata-mata nak menarik orang lah supaya keimanan orang meningkat. Tapi that is the wrong step sebenarnya kan. Keiman meningkat bukan sebab jumpa benda magic itu. Di zaman sekarang ni Allah telah tunjukkan umat akhir zaman ni, mereka ni iman tu didasari dengan keilmuan dan juga pengkajian pada wahyu Al-Quran tu kan. So itulah pendekatan lama lah. So called ada nampak macam-macam lah kan. Kalau kita tengok video-video orang-orang yang those school of thought lah, which kita boleh setuju, boleh tak setuju lah. Cuma pada kita sendiri ialah perlulah sesi mengkaji yang lama kan, sebab nak tumbuh iman tu dia ambil masa lah. Bukan dengan cepat dan bukan dengan sekadar melihat mukjizat-mukjizat yang ajaib yang dipertontonkan oleh Allah SWT semata-mata. Nanti siapa nak share? Faham ke? Faham kan? Tak best cakap kalau pakai ni macam tak lepas. Nak share Silakan satu Fahim. ayat 77 tentang Nabi Musa pukul laut, pukul tongkat tu terbelah laut. So apa yang kita boleh belajar daripada ayat 77 ni, dia satu benda yang bagi manusia dia bukan satu benda yang logik bila laut tu terbelah. Lepas tu dia macam kita boleh belajar kat sini, kita kena yakin dengan Allah tu. Sebab logik manusia kadang-kadang dia yang Allah nak.
apa yang Allah kehendaki tak sama dengan apa yang logik kita ni. So and then dia baca doa, dia cakap ada satu hadis tu yang Allah kata Nabi kata yang Allah akan mengikut apa yang kita sangka kan. Allah mengikut kesangkaan hamba-hambanya kan. So kawan saya ni waktu SPM dulu dia doa macam mana? Doa macam ni. Ya Allah, hanya padamu kita pertolongan, hanya padamu macam tu lah. Lepas tu dia cakap kami yakin padamu yang engkau ni sungguhnya engkau adalah Tuhan yang belah bulat untuk Muhammad, engkau yang belah lautan untuk Musa, engkau yang menyejukkan api untuk Ibrahim, engkau yang melahirkan isteri tanpa bapa, macam tu kan. Tu nak cakap selalunya kisah-kisah yang kisah Nabi Allah cerita dalam Al-Quran ni dia sebagai untuk kita mengambil inspirasi lah. So daripada ayat 37 ni kita boleh belajar untuk tu kita kena belajar yakin lah dengan Allah. Tak ada apa yang mustahil kalau kita dah yakin dengan Allah. Lagi-lagi time contoh sekarang ni kan, time orang ada masalah ekonomi semua. Kita yakin dengan Allah, kita sabar. InsyaAllah sabar tu Allah akan balas dengan benda yang lebih besar. And then doa dengan yakin tanpa ragu-ragu. Sebab ragu-ragu ni lah yang membuatkan kita putus asa. Ragu-ragu kan lawan dia kepada yakin kan, yakin kepada Allah. So buang ragu-ragu, yakin kepada Allah 100%. And then kalau doa tu, doa dengan yakin. InsyaAllah kita akan dapat. Itu je. Jazakallah khair. Dengar ke sound bising tu? Dengar? Dengar juga Dengar, tapi tak kuat dengar. Okay. Minta maaf. Tahu lagi saya nak buat. Silap hari ni. Diorang meriah atas. Tapi tak apa, jazakallah khair, Fahim. Bagus kan kongsi tentang keyakinan kita kepada Allah SWT, di mana betul Allah SWT boleh je memperlakukan keajaiban-keajaiban lah. Cuma kita tidak boleh lah, macam mana agama tu dia bukan atas benda yang ajaib. Secara rules normalnya dia tidak berlaku keajaiban kan. Tetapi keajaiban ni dia adalah pengecualian. Contohnya kita ada kata jumpa perempuan pregnant, so kita kata ni keajaiban berlaku lagi ni. Tak adalah, dia tak berlaku dah sepatutnya. Sebab kes-kes yang macam tu dia datang dengan wahyu lah yang menyatakan berlaku keajaiban tu kan. Tetapi of course lah dalam urusan kita seharian tu, benda yang tak possible kepada kita, Allah Ta'ala boleh jadikan dia possible kan, untuk memudahkan urusan kita tu, jika Allah nakkan begitu. So memang kita kena yakin lah bila kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Tapi doa tu kan, jangan doa yang tak possible pergilah kan. Janganlah kita kata nak minta Allah jadikan kita terbang ke sebagainya. Tak ada lah, kita kena minta benda yang possible lah kan, yang berlaku, untuk Allah sampai kita pada perkara-perkara berkenaan. Allah Alam, mungkin tu juga mereka ada lagi siapa-siapa nak kongsi. Baca Sunshine mungkin sama je apa yang Imran share dan dah ulas tadi, iaitu sekali lah ayat tu mereka iman. Yang kedua adalah Allah cerita tentang perubahan yang berlaku pada mereka selepas Nabi Musa meninggalkan mereka kan. Kita tahu Nabi Musa telah tinggalkan mereka sebab dipanggil oleh Allah Ta'ala selama 40 hari. Tapi sekembalinya Nabi Musa kepada mereka kembali kufur kan. Ketika itu kita tahu detail cerita dekat mana ni, surah lain kot. Yang mana Nabi Musa tinggalkan mereka dengan Nabi Harun. Balik-balik tu tengok dia orang dah sembah berhala dah kembali ni lah kufur kepada Allah Ta'ala kan. Antaranya ada ni, faraja'a Musa ila qaumi ghadban asifa. Maka kembalilah faraja'a Musa ila qaumihi, kepada kaumnya dalam keadaan rasa ghadban, marah dan juga duka cita kan. Qala ya qaumi alam ya'idukum rabbukum wa'dan hasana. Bukankah Tuhan kamu telah menjanjikan kamu satu perjanjian yang baik? Afatala alaikumul ahd am aradtum, patukah kamu sepanjang masa pemberianku untuk terima apa yang jika itu kan.
Sebenarnya dia bagi beberapa, Nabi Musa ni sedang analyse beberapa sebab lah yang kita kata yang menyebabkan mereka ni tak beriman. Pertama dia kata, adakah sebab lamanya masa aku tinggalkan korang, ataupun korang sengaja je nak menghendaki supaya kamu ditimpa kemurkaan Tuhanmu, lalu kamu menyalahi perjanjian kamu denganku. Faham ke? Jadi kita nak faham kat sini apa yang berlaku ialah bila Nabi Musa pergi kan, tinggalkan mereka selama beberapa masa tu, mereka ni kembali kufur daripada beriman kepada Allah SWT kan. Walaupun ada Nabi Harun kat situ. Ada beberapa pelajaran lah kat sini Abang boleh share kan, yang kita nampak. Pertama adalah betapa satu kaum tu dia memerlukan peringatan yang berterusan kan. Bila Nabi Musa tinggal sekejap je, mereka ni terus kufur. Padahal tak lama 40 hari. Tapi maknanya padahal baru je dia orang ni diselamatkan Allah Ta'ala, tengok mujizat kan. Tetapi dia terus kufur sebab bila Nabi Musa dipanggil tu berlakunya kelompongan lah. Tak ada orang yang dia berrujuk, tak ada orang yang boleh bimbing mereka, tidak ada Nabi kan, tidak ada pembimbing lah konteks tu. So bila tidak ada pembimbing tu, mereka ni kufur kan. Sebenarnya benda ni bukan boleh berlaku dekat Bani Israel je kan, dekat mana-mana manusia pun kan. Kalau kita ni membiarkan diri kita satu tempoh masa yang lama tidak ada peringatan-peringatan, kita tak basahkan jiwa-jiwa kita dengan Al-Quran, kita tak menerima nasihat pada orang, kita tidak mendengar atas sekali boleh mendekati hati kan, dan kita tidak duduk menelaah ayat Allah Ta'ala ni, possible je kita ni menjadi keras kan, hati kita menjadi keras, kita tak ada perasaan, kita meninggalkan ibadah-ibadah kita yang sunat, mengurangkan kuantiti ibadah kita buat ibadah wajib pun dah mula tak ada perasaan kan, kita buat sebab dia adalah wajib, jadi pergerakan-pergerakan seperti robot, dan kita meninggalkanlah kewajipan-kewajipan lain kan untuk sampaikan Islam. Bila kita ni lama tidak mendengar peringatan. So pertama, ibrah kat sini lah, manusia tu dia memerlukan peringatan, dia berhajat kepada peringatan kan, berterusan kena ada orang bimbing mereka, kena ada sentiasa orang yang boleh mereka rujuk dan boleh bimbing mereka kan. Benda ni dia mudah difahami dalam konteks lain-lain. Tak sure dah cerita dulu kat guru ni. Contoh kan, dalam konteks belajar, kita realize sebenarnya kita perlu kan. Kita perlu lecturer, betul tak? Semakin tinggi kita belajar, kita semakin bijak, tapi kita makin perlu lecturer. Contoh kalau orang tu ambil kelas degree, satu kuat pula dengar dia orang kat atas ni masuk tak? Kita tak dengar dah. Dengar lagi? Dengar juga macam mana nak buat satu dulu cakap siap pula macam mana tapi dengar ke suara abang ke dia tenggelam? Dengar Dengar je suara abang. So tak tenggelam lah? Tak. Suara kawan tadi? Kita makin perlukan lecturer. Betul kan. Contohnya kalau kita compare, orang belajar degree, satu kuliah tu mungkin ada 10%. Bila dia masuk master program, master class, dia lagi bijak, tapi supervisor takkan supervise 100 student kan. Dia akan supervise 5, 10. Padahal kenapa tak supervise ramai-ramai? Bukankah budak tu lagi bijak? Lagilah dia less independent. Tapi padahal walaupun kita macam tu fahamnya kan, tapi realiti tak. Realitinya lagi tinggi dia belajar tu, lagi dia diperlukan close monitoring daripada supervisor masing-masing. Bila dia belajar PhD lagi dah sedikit kan. Tak ada satu lecturer tu dia akan menyelia student PhD ramai at one time. Sedikit je sebab dia nak fokus dan dia perlukan bimbingan yang dekat dengan setiap student tu. Maknanya dalam konteks akademik, orang faham dia rasa memerlukan bimbingan. Konteks lain sama juga kan. Sukan. Sepower-power Lee Chong Wei, dia hanya perform bila dia dengan Miss Boon Sidik kan. Maksudnya dia memerlukan coach. Walaupun Miss Boon tak pernah pun sampai performance dia menyamai Lee Chong Wei waktu dia perform dulu kan. Tetapi maksudnya Lee Chong Wei sekarang dah lagi bagus daripada dia pun. Tapi still Lee Chong Wei tu dia memerlukan coach tu. Dan memang dalam dunia sukan, semua orang terima benda tu. Nak pergi jauh dia akan ada coach. Yang sentiasa dia akan ada coach kan. Be it Charlie Zulkifli ke, Lee Chong Wei ke, apalah yang famous star player kan, Nico and David ke kan. Nico sampai pergi ke Belanda kan nak belajar, nak keep fit performance dalam
squash kan. Dia kan duduk kat Belanda dulu kan. Belanda kot. Azizul Hasni tak duduk Malaysia kan, duduk mana? Australia. Padahal dia dah cukup power tapi dia still memerlukan. Maknanya semua orang faham untuk dia maintain. Itu dia perlukan coach. Sekarang bisnes kan orang sebar nak jadi bisnes pun ada mentor, ada coach, sifu. Tapi dalam konteks kita beragama, orang dah stop belajar kan, dah stop merujuk orang yang dia boleh bimbing dia dalam keagamaan. Padahal lagi penting dia memerlukan pembimbing sebab kalau dia seleweng dalam bisnes, rugi, dia bisnes rugi je lah, macam tu kan. Tapi kalau dalam dia beragama, dia tak ada pembimbing yang menyebabkan dia boleh futul ke, dia boleh terseleweng ke, lagi teruk kan. Sebab kerosakan dia dalam beragama tu boleh efek di dunia dan akhirat. Tapi kalau kita tak perform dalam akademik, mungkin dunia kita je lah yang akan rosak sikit kan. Semua orang tak faham, orang tak rasa urgent dia kepada peringatan yang berterusan, bimbingan berterusan kan. So kisah-kisah Bani Israil ni menunjukkan lah bahawa apa yang berlaku kat Bani Israil ni, manusia tu perlu kan bimbingan dalam konteks nak beriman dan beragama ni kan. So supaya kita perasalah, kita tak boleh rasa kita ni power kan, dah mungkin hafal Quran, hafal hadis, baca banyak Quran, tidak cukup lah untuk mengerti kita ni dah boleh selamat daripada godaan syaitan, dah boleh selamat daripada terseleweng kan. Kita sentiasa memerlukan orang-orang share bagi kita kan, orang membimbing kita. Yang pertama nak share, panjang pula Sisi yang kedua apa nak share juga kan dekat kisah ini ialah ketika Nabi Musa meninggalkan mereka, Allah Ta'ala tinggalkan Nabi Harun. Kan kita tahu cerita tu. Nabi Harun tak pergi, dia tinggal. Sebab tu dalam surah lain, Nabi Musa pergi tumbuk Nabi Harun tu. Dia nak marah sangat kan. Dia kata tumbuk, dia tarik baju Nabi Harun. Dia kata, kenapa kau biarkan dia orang macam ni? Macam tu lah. Nabi Harun kata, Musa, lek. Jangan kau buat macam ni kan. Ya ibnu ummika, wahai anak ibuku, janganlah kau buat macam ni, nanti dia orang nampak kita ni apa pula kan. Dan surah apa tak ingat surah Al-Qasas kot cerita tu. Tapi kenapa dia orang ni tak beriman ketika ada Nabi Harun? Kenapa nak tunggu Nabi Musa juga baru dia orang ni? So ini satu benda yang kita kena belajar kan, iaitu memilih orang tertentu untuk kita ni ambil ilmunya, ataupun kita ni mengikat keimanan kita tu, kita ikat dengan hubungan kita dengan individu. Faham tak? Dipanggil intimat syakhsiyah bahasa dia. Maknanya kita ni mengintimatkan kita pada Islam, memberikan kita punya komitmen pada Islam sebab individu tertentu. Sebab individu tu. Sebab dia ada tentu kan. Itulah fahim. Maksud kita buat baik tu sebab ada satu particular individu kan. Bukan sebab kita faham. Bukan sebab kita punya self will ke drive sendiri, tapi sebab ada individu tu yang menyebabkan kita ni terlalu tak ikut dengan individu tu kan. Bila tak ada individu tu, kita terus jadi lain terus kan. Padahal patutnya kita tak adalah, kita kena bina mindset kita tidak boleh beragama ni kerana individu kan, ataupun komitmen kita kerana individu tu. Kita bersedia je nak terima daripada siapa-siapa dan kenalah membulatkan kita punya tekad amal kita semata-mata kerana Allah SWT kan. Kes sama berlaku pada para sahabat lah yang murtad bila Nabi meninggal kan. Mereka ni beragama di atas dasar Nabi itu sendirilah. Atas dasar mereka ni berintimat ataupun menggabungkan diri pada Islam kerana Nabi, bukan kerana mereka memahami Islam itu sendiri. So ini pesanan kan, supaya kita ni sentiasa macam ni, bukannya katalah siapa yang abang mati ke, semua apa kan dah tak ada kan, ataupun berlaku lagi. Patutnya kita boleh je meneruskan apa yang kita buat dan apa yang kita fahami tanpa orang yang samalah membimbing kita kan. Sebab patutnya kita boleh mati kan. Allah Alam cukup sedikit kan daripada Bani Israil yang kita nampak, bolehlah kita belajar. Sebab Allah Ta'ala ceritakan mereka ni supaya orang yang datang kemudian kita mengambil beberapa ibrah daripada kelemahan-kelemahan yang ada pada mereka kan. InsyaAllah kita start dulu untuk sesi tilawah dan tadabbur tu. Kita lebih kurang lama kita bersiaran ni. Pada pagi ni seperti yang dimention dalam Quran, nak share sikit sambung balik discussion tentang syaratul haq tu kan. Kalau masih ingat, kita tak habis lagi sebenarnya. Betul ke? Siapa ingat kita kat mana dah bincang? Oh, bagus. Betul.
Mungkin akan recap sikit lah biasa. Nampak ke slide tu? Nampak. So kita ni nak sambung lah sedikit kan, discussion tentang topik ataupun bedah risalah ataupun ucapan yang bertajuk Syahrul Haq yang telah pun diucapkan oleh Syekh Abdul Ala Al-Maududi. Ada tak sesiapa yang buat study sikit siapa pakcik ni sendiri? Tak ada Nanti sesiapa yang free lah, semua free kan. Kalau ada waktu free, okay, boleh google lah. Banyak buku-buku dia tu ada je dekat online tu. Buku dia bagus lah. Buku dia ni kan, boleh baca. Antaranya buku dia yang bagus, tajuk dia Asas-Asas Islam. Dua lah, satu Asas-Asas Islam, satu lagi Dasar-Dasar Islam. Satu buku yang ceritakan tentang Islam yang sangat basic. Untuk orang non-Muslim pun boleh faham apa Islam ni. Kenapa orang tu dapat Islam tu sebab apa. Sebab dia banyaklah cerita balik, membetulkan balik kefahaman Islam orang di India tu. Sebab kita kena faham, di India ni dia bukan macam kita. Kita belajar Islam dekat mana? Kita belajar Islam ni dekat mana sebenarnya? Portion besar kita belajar sekolah kan? Bukan dekat dengan parents kan? Parents mungkin ajar solat basic je. Parents ni tunjuk kedua je kan? Tapi yang ajar Islam structure ni, apa tu akidah, apa tu ibadah, fiqh, kita dekat sekolah kan? Jadi kita beruntung sebab kita ada sistem yang agama tu diajarkan dengan sistematik di sekolah. Bukan semua negara ada macam tu. Di Singapura dia tak ada Kementerian Agama Islam. Tak ada. Dia tak ada kan. India lagi, India dia mana ada. Agama tidak ambil peduli tentang keberagamaan rakyat dia. So bila macam tu, masing-masing atas inisiatif masing-masing lah. Kalau parent dia tu selik, dia ajar. Kalau tak, sebab tu dia punya Islam dia sangat loose lah, sangat rencam kan. Yang mungkin tak bertudung pun dikira okey. Ada yang pakai Muslim yang pakai ni, tatu. Sebab dia tak dapat complete Islam tu seperti mana kita dapat lah. Kita bersyukur juga kan, walaupun negara kita banyak benda yang tak betul kan. Tapi ada part tu kita kena setuju, puji bagus sebab menyusun kerangka kurikulum yang baik untuk sampaikan Islam pada anak muda ni. Walaupun ada kelemahan-kelemahan dia. Banding negara-negara lain yang langsung tak ada benda tu kan. So macam duduk kat overseas lah, duduk kat UK ke, tak adalah kan. Dia mungkin ada pendidikan moral, etik, tapi tak ada yang ajar tentang fardu ain, fardu kifayah sebagainya. So sama berlaku kat India. Sebab tu Al-Maududi datang, dia tulis benda yang basic. Nak realign balik cara faham orang Muslim tentang Islam kan. Antara topik sangat basic sebenarnya kan. Topik tentang Syahrul Haq. Sebab apa sepatut kita fahami bila kita mengucap syahadah. Sepatutnya benda kita dah belajar sejak kecil lagi. Tapi kita tengok je lah apa kita belajar kan. So kita dah cover banyak benda lah kan. Ni semua dah tengok itu. Kita tengok sikit lah. Kita tengok sebenarnya apa yang nak tulis atau nak sampaikan oleh Syekh Al-Maududi ni adalah sebahagian besarnya kita boleh katakan dia adalah huraian kepada ayat Quran kan, yang kita tengok itu ayat ni. Cerita tentang peranan kita sebagai ummatan wasata, sebagai umat perantara, umat pertengahan. Iaitu ummatan wasata ni, kalian ni adalah umat wasata yang ada tugas untuk menjadi saksi ke atas seluruh manusia, menyampaikan kepada seluruh manusia. Itulah syahadah yang perlu disampaikan. Fahim tengok internet siapa tu? Okay je. Okay. Ni kita dah cover itu. Sebab itulah bila sahabat-sahabat Nabi ni kan, mereka ketika Nabi ada, dia tak agresif tau. Dia tak agresif lah word dia. Tak apa yang ni. Tak so reaktif. Reaktif ke word dia? Belajar tak periodic table kan? Yang kolom nombor 2 tu kan, lithium, sodium, dia panggil apa? Group 2 kan? Group 2 ni kan dia high reactivity kan? Yes. Kalau kena air kan dia macam betul ke? Tak ingat. Sodium dekat group 2. Ya. Group 2 tu yang paling makin bawah makin reaktif, betul tak? So sahabat Nabi tak apa, sama je. Ni tak, lupa dah tinggal lama dah period table ni, tapi mungkin semua orang kat sini mungkin boleh appreciate lah. So sahabat Nabi ni kan, waktu Nabi ada dia tak reaktif lah dengan Islam ni, ataupun nak buat Islam tu. Sebab dia orang tahu Nabi ada lagi. Nabi lah bertanggungjawab kan. Tapi once Nabi mati kan, dia sangat reaktif kan. Dia buka negara tu, buka negara ni,
Dulu Nabi ada, dia orang ikut Nabi tahu, dia sangatlah follow Nabi Isa macam ni. Tapi bila Nabi meninggal, mereka lagi reaktif, bukan lagi pasif. Sebab mereka faham, dulu Nabi lah yang menjadi syahidan tu. Tapi once Nabi tak ada, tanggungjawab menjadi saksi tu jatuh pada bahu mereka kan. Lepas tu kita tengoklah. Ini Allah cerita lah. Syekh cerita tentang apa berlaku kalau mengabaikan syahadah ni kan. Ni tengok bagaimana sahabat-sahabat ni dia begitu agresif kan menyampaikan Islam. Ekspansi Islam tu sangat hebat. Kalau zaman Nabi mungkin sikit je kan. Saiz tu hanyalah di sekitar negara Arab. Kemudian dia berkembang pada negara Afrika Utara, dan di zaman Khalifah Umayyah terus sebar lagi. So mereka makin reaktif sebab fahamnya mereka pada tuntutan menyampaikan Islam tu. Walaupun kita dah bincangkan, walaupun ada keutamaan untuk stay di Madinah dan meninggal di Madinah, tetap mereka keluar kan. Sebab keutamaan tu tak mampu nak menandingi tanggungjawab menyampaikan Islam. Kita discuss hari tu. Ini pun kita tengok kepentingan Syatul Haq ni, sebab Syatul Haq ni akan menjadi akan menjadi ground untuk Allah Ta'ala membuat judgement pada hari kiamat. Konsep ni lah akan menjadi ground kan. Kenapa orang ni dikatakan bersalah, orang ni tak bersalah, kenapa Allah boleh hukum orang ni? Dia punya konsep Syatul Haq tu lah menjadi basic untuk Allah membuat judgement pada hari kiamat. Dan in fact Nabi yang tidak buat Syatul Haq pun dikira sebagai kat sini kan, dia kata jika para Nabi tidak menjalankan tugas mereka, maka mereka lah yang akan dihukum oleh Allah Ta'ala kerana kesatan dan kejahatan manusia. So para Nabi pun akan dihukum kalau mereka tidak melaksanakan Syatul Haq ni kan. Kalau kita tengok detail ada pada ayat surah Al-Ma'idah ayat 67 kan. Ya Allah macam bertanya Nabi lah, kenapa tidak sampaikan ma balighna. Ayat dia bunyi macam tu lah, tak ingat ayat macam mana. Tapi ayat tu macam mempersoalkan kenapa Nabi tak sampaikan. Maksudnya para Nabi pun mereka juga dituntut untuk menyampaikan syahadah tu kan. Mungkin sebab ni lah mereka ni bersemangat kan, sebab mereka dapat interact dengan Allah directly dan mereka nampak efek dia kalau mereka tak sampaikan syahadah tu. Kita ni sebagai orang yang tak tahu, kita mungkin ambil sambil level lah. Ini pun kita dah cerita selepas para rasul, sahabat ambil alih dan sampai level kita hari ni. Sekarang kita nak tengok perbincangan. Lepas dah bincang tentang kewajipan dia, kepentingan dia, apa efek kalau dia tinggalkan dia. Tengok sekarang ni bagaimana nak melaksanakan message ni. Dalam konteks khutbah ni, dia ceritakan beberapa bentuk cara kita menyampaikan syahadah ni kan. Bincang basic je sebenarnya, tapi kita recap lah for the sake of nak habiskan bacaan teks ni kan. Jadi dalam teks ni dia akan bagi kepada 3 lah. Pertama adalah syahadah secara qauliyah, iaitu secara perkataan. Perkataan ni termasuklah lisan kan. Apapulah written ataupun verbal. Tulis pun perkataan. Verbal, cakap, audio pun perkataan kan. Which is kena sampaikan kebenaran tu melalui perkataan. Quran ni dia turun dalam konteks ni kan. Dia adalah benda yang auditory kan. Dia bukan written asalnya, tapi dia adalah auditory. Nabi dengar daripada Jibril dan dipas sahabat melalui percakapan dan pendengaran dia, hubungan cakap dan dengar. Kemudian baru written. Tapi semua ni dikira qauliyah. Kenapa perlu qauliyah? Sebab Islam ni dia buat konsep. Sometimes konsep tu dia kompleks juga kan. Kalau kita tak cerita secara qauliyah, orang tak boleh faham. Boleh ke Islam tu kita sampaikan secara fi'liyah aja? Contohnya tak boleh kan? Tak memadai sekadar kita jaga akhlak baik. Sebab ada benda kita kena cerita, okey ni haram ni halal. Boleh juga kita cakap kalau kita kata bahasa syarat bukannya fi'liyah, dia adalah still communication kan. Pada qauliyah tu. Perbuatan tu lain, nanti kita tengok perbuatan tu apa macam mana. So pertama sekali syahadah tu secara perkataan lah. Sebab tu kita ni dituntut untuk bercerita tentang Islam ni. Kita tak boleh, kita kata saya dah buat baik ni, so hopefully dia sampai mesej tu. Mana boleh sampai mesej. Kefahaman kepada kita takkan sampai jika tidak kita katakan ni. Sebab kita baca Quran, dia adalah bentuk auditory, dia adalah percakapan. Apa lagi, hadis pun adalah kata-kata Nabi kan. Sikitlah hadis-hadis perbuatan Nabi kan. Maknanya dia perlu dijelaskan, perlu di-explain, dia perlu diterangkan. Semua itu memerlukan pendekatan qauliyah. Kerana semua orang yang buat Islam, dia kena mampu bercakap tentang Islam. Kita semualah kena mampu dan membiasakan bercakap tentang Islam. Kalau tak Islam tu dia akan jadi tabu kan. Tabu. Kita bincang dengan tim Usim tentang tabu ni.
Di mana hari ini kita rasa tabu untuk bercakap tentang Islam. Tabu ni adalah benda tabu. Siapa boleh translate tabu tu apa? T-A-B-O-O. Bukan tebu tau. Pernah dengar kata tabu? Maksud dia macam benda yang awkward lah bila nak cakap. Benda yang awkward kan. Benda yang orang tak cakap dalam public lah. Kalau tabu. Okay. Benda yang orang tak cakap dalam so Islam tu dia still lagi tabu sekarang kan. Kita boleh cakap dengan family kita tentang makanan. Tak tabu lah makanan. Common kan, semua orang makan. Apa lagi? Cakap tentang BTS, boleh dengan kawan. Cakap tentang Euro 2020, boleh. Tapi cakap tentang Quran, dia jadi macam padahal semua orang baca Quran. Tapi dia tabu lah. Dia rasa macam, janggal lah nak cakap pasal Quran. Sebab syahadah pun dah tak biasa dipraktiskan. Cuba cikgu mengajar, dia tiba keluar dalil lepas bagi fizik. Macam ni, tiba cikgu tu keluar dalil. Mesti kita kata, yang macam ustazah. Terus daripada cikgu tu kali tak ustazah kan. Sebab dia tabu tau menggunakan Quran dalam kehidupan keseharian. Kita nampak Quran tu, kita nampak masyarakat nampak Quran tu di masjid, malam Jumaat, malam, maghrib. So dia tak biasa dibaca dekat train, dibicarakan. Siapa nak kena start ni? Somebody kena start lah untuk break the awkwardness kan. Kalau kita tak break benda tu, sampai bila lah orang akan rasa membicarakan Al-Quran benda yang tabu kan. Itu pentingnya syahadah qauliyah. Itu yang pertama, kita tengok detail pas ni. Yang kedua adalah syahadah fi'liyah, itu perbuatan. Nabi ni dia okey kan perbuatan dia, tetapi tetap Nabi diminta untuk menyampaikan cool kan. Sebab kalau Nabi tak sampaikan cool dan sekadar menunjukkan benda perbuatan, tak boleh kan. Tetapi perbuatan Nabi ni support pada apa yang Nabi sampaikan kan. Lepas tu Nabi kata kalau nak solat, Nabi kata apa? Sallu kama ra'aitumu usalli kan. Satu Nabi cerita apa tu sekian-sekian, tapi dia diikuti dengan perbuatan. So perbuatan dia support kepada kata-kata. Dan sometimes dia lebih berkesan daripada kata-kata. Kata-kata ni dia boleh bagi orang tu idea. Ni macam ni. Tapi orang tu akan semangat, terdorong nak buat bila dia ditunjukkan melalui perbuatan. Contohlah kan, kita kata dekat orang, kita datang majlis ni, bagi tazkirah. Kita ni penting baca Quran. Siapa baca Quran, alif lam mim 10 harakat, 10 apa, pahala kan. Quran akan jadi sahabat dekat kita hari akhirat. Kita bacalah kelebihan-kelebihan baca Quran, menjadi sahabat Quran. Okey. Orang yang dengar kita punya tazkirah tu, majlis tu, dia rasa semangat tak baca Quran? Mungkinlah semangat kan. Tapi lepas tu kita pun tak baca Quran. Kalau lepas kita habis tu, dia nampak kita pula orang yang beramal dengan apa kita sebut tu. Kita baca Quran sendiri. Dia akan lagi mendoronglah dia untuk buat apa yang dia dengar daripada kita kan. Perbuatan kita tu akan strengthen lah poin-poin yang kita sebut secara qauliyah tu. Itu perkara kedua. Yang ketiga, nanti kita reserve dulu. Kita tengok slide berikutnya. Pertama syahadah dalam bentuk perkataan ialah menjelaskan kepada seluruh manusia tentang kebenaran yang telah disampaikan kepada kita melalui perantara para nabi dan para rasul. Kita jelaskan kepada mereka menggunakan lisan dan pena atau apa sahaja cara dakwah dan sebaran menggunakan media cetak atau radio atau apa sahaja ciptaan manusia di kurun ke-20 ini yang kita boleh manfaatkan. Kita boleh gunakan segala cara ini dengan bantuan segala ilmu, teknik dan teori lama dan yang moden yang telah dihasilkan melalui kajian dan analisa mereka. Setelah itu kita kemukakan dakwah ini kepada seluruh manusia. Kita perkenalkan agama yang telah kita perkenalkan agama yang telah Allah pilih kepada agama, Allah pilih sebagai agama untuk seluruh manusia. Kita huraikan pada seluruh manusia tentang ajaran agama yang benar ini. Masya-Allah kan. Jadi sepatutnya kan kita banyak kan belajar tentang komunikasi, editing video, tapi tak ramai orang yang betul-betul guna kemahiran mereka untuk sampai ke Islam kan. Kalau orang tu buat pun sebab dia ada bisnes. Contohlah dia ajar mengaji sikit-sikit kan. Video mengaji best lah. Dia punya trailer. Tiba-tiba siapa nak join kelas ni, dia bayar. Orang sanggup buat video tu cantik, orang menarik, tapi eventually ada motif bisnes juga. Ada tak orang yang betul-betul buat tu secara betul-betul purely free, betul-betul nak sampai ke Islam? Tak ada kan? Mak Saleh sangat power dalam part ni kan, mengkaji manusia punya behavior, manusia punya minat, supaya mereka boleh menjual produk-produk mereka kan. Orang dalam dunia marketing kaji kan tentang macam nak present satu produk supaya tarik orang kan. Tapi sepatutnya Islam memerlukan benda tu lah. Memerlukan orang yang mampu sampai ke Islam dalam bentuk menarik dan orang terikut. Sometimes kita terlalu konvensional kan. Kita tak terikat satu cara je. Tazkirah, sometimes boring kan. Tak kena dengan
anak muda sekarang. Tapi saya kata kat sini kena menggunakanlah segala bentuk kan, teori-teori moden dan teori-teori lama supaya kita boleh hasilkan, boleh sampaikan Islam dalam bentuk yang jelas, menarik pada orang sekarang ni. Dan itu yang dia sendiri buat. Pakcik Al-Marudin, dia tak sebut je, dia memang buat. Sebab tu berkata kan, dia ada banyak buku-buku tulis, buku-buku yang sangat basic tentang Islam dia tulis untuk disampaikan kepada orang penerangan tentang Islam. Sebab dia ni bukan bercakap atas angin lah tentang syarah qauliyah ni kan. Dia sendiri menyampaikan. Sepatutnya kita semua kena menulis kan, cerita status kita kan, cerita tentang Islam tu kan, cerita tentang tadabbur Quran, cerita yang boleh orang rasa apa yang dia orang buat ni, nak dengar lagi lah, nak tahu lagi lah, yang boleh trigger dia untuk tahu lebih apa yang kita sedang buat kan. Sebab kalau tak ada orang bercakap tentang Quran, orang yang tak baca Quran, dia tak rasalah perlu kan. Kawan-kawan kita lah mungkin kan. So setiap kita ada lingkungan masing-masing yang kita boleh sampaikan syarah kepada mereka secara qauliyah. Itu yang pertama kan, qauliyah. Lagilah, kita bentangkan ajaran kita bentangkan kepada mereka tentang ajaran dan pedoman agama ini dengan mengajar manusia seluruh sistem hidup yang terdiri daripada akidah, prinsip-prinsip akhlak, tamadun, kehidupan masyarakat, termasuk semua undang-undang dan langkah-langkah terbentuk amali, aspek ekonomi, urus niaga, kehakiman dan sebagainya. Sebanyaklah semua nak cerita sebenarnya kan. Tetapi kita tak mampu cerita semua. Kita ceritalah apa yang perlu dahulu dan apa yang kena dengan kita punya bidang kan. Mungkin sekarang tak perlu pun nak cerita pasal ekonomi sebagainya kan, sebab belum sampai level kita. Tapi ceritalah pasal kembali pada Quran. Best ni baca Quran. Kita buatlah konten-konten yang boleh sampaikan mesej ni kan. Itu satu bentuk syahadah kita pada orang lain kan. Sometimes kita nak tegur family tak mampu kan. Tapi cuba kita buat video untuk tegur orang awam. Mungkin family kita akan baca video tu tak? Indirectly family kita pun akan melihat dan rasa macam ni macam indirect message untuk aku juga ni. Contohnya kan. Buat tulisan ke. Sebab itulah mungkin para ulama dulu mereka ni banyak menghasilkan karya-karya yang bertulis. Sebab nak jelaskan Islam tu perlu kepada syarah qauliyah. Yang ketiga lah, dan tadi slide yang kedua, ni slide ketiga tentang syarah qauliyah. Dia bagi disclaimer kat sini, namun perlu diingat syarah dalam bentuk perkataan ini tidak akan dapat direalisasikan atau dapat terlaksana, melainkan dia kata jika seluruh umat ini saling bekerjasama merealisasikannya. Seluruh umat mestilah bergabung untuk membimbing seluruh manusia dan memimpin mereka dan menjadikan kebenaran ini sebagai matlamat hidup mereka. Menjadikan kebenaran itu satu tumpuan yang tidak pernah lekan daripada ingatan mereka seperti yang telah dilakukan oleh para nabi ketika melaksanakan tanggungjawab mereka yang tidak pernah alpa untuk membimbing manusia walaupun sekelip mata. Jadi ini ceritalah tentang semua orang perlulah kan. Maksudnya dia nak tarik orang India tu semua kena bercerita tentang Islam. Bukan satu kelompok je kan. Bukan kita bagi tugas ni pada golongan tertentu kan. Hari ni tak semua orang lah kan. Lagi ramai orang bercerita lagi lah padu wave Islam tu. Kalau musim bola kan, bila semua orang cerita tentang bola, dia akan berjangkit kan. Sekarang kan tengah Euro 2020 kan. So orang dah up status bola, senang ni. Sakit dia jadi wave. Semua bola. Orang yang tak tahu bola pun jadi nak tahulah bola ni apa. Bola ni makanan ke apa. Mungkin dia tak pernah dengar tentang bola. Tiba-tiba tahu pasal bola. Ada orang tak pernah tahu apa tu Euro. Tiba-tiba tahu. Sebab wave Euro tu dia kuat sangat. Macam COVID sekarang kan. Kita kerajaan nak bagi orang-orang di kampung pun aware tentang COVID. Dia menggembar-gemburkan tentang COVID tu. Semua orang bercakap tentang COVID kan. Kita bila keluar je status hari ni berapa statistik COVID. Kita nampak kan kawan-kawan kita punya status WhatsApp kan. Semua update. Kalau nampak kalau setengah-setengah kalau perasan kan. Story WhatsApp tu semua dapat update. So dia jadi wave. Orang bercakap tentang COVID. Tapi orang cakap tentang Islam. Engineering kan. Tak ada benda tu. Siapa nak mulakan effort tu? Orang bercakap tentang Al-Quran. Tak orang update status tentang Al-Quran kan. Hari ni dia baca page apa, tadabbur apa. So again lah, dia tabu lagi. Yang syahadah tu lah. Maknanya kita tak ada kesedaran tu kan nak bercerita tentang Islam. Sedangkan dia mulakan komitmen semua orang yang dalam Muslim. Tapi tak apalah kita mulakan dengan diri kita. Itu adalah yang pertama, syahadah qauliyah. Kedua dia kata kan, syahadah dalam bentuk perbuatan pula bermaksud, ni fi'liyah bermaksud kehidupan sehari kita mestilah menjadi cermin yang membiaskan dasar dan prinsip kita yakini dan kita laungkan. Dalam melaksanakan kewajipan ini sebenarnya ia tak cukup dengan hanya kita memperdengarkan kepada manusia dan menyebutnya dengan memuji serta mengagung-agungkannya. Sebenarnya apa yang dapat mempengaruhi dan mengikat jiwa manusia ialah bila mereka melihat dengan mata mereka sendiri kebaikan ajaran agama ini yang sering kita perkatakan dan kita tonjolkan melalui perbuatan kita sepanjang hidup kita kan. Apa dapat menarik manusia supaya menerima dakwah ini ialah bila mereka dapat rasakan melalui pergaulan mereka dengan kita suatu nilai akhlak dan amanah yang disemai oleh iman dalam hati pemiliknya.
Yang nilai ini akan membesar dan membuahkan hasil. Mereka dapat melihat sendiri dengan mata mereka contoh-contoh manusia yang soleh yang dilahirkan oleh didikan agama ini. Tadi apa ceritalah, kita perlukan qauliyah memberi penerangan, pencerahan, bagi gambaran, bagi pemikiran dia terbentuk, tapi keyakinan tu tak akan dapat melalui penerangan. Dia melalui interaction, dia nampak kita buat baru lagi dia rasa terdorong. Tadi kan kita cerita tazkirah tentang kepentingan tahajud contohnya. Kita buatlah status kena macam ni, tahajud ni Allah ampunkan doa, macam ni. Lepas tu dia nampak kita juga memang orang yang bangun tahajud, dia kenal kita kan. Baru dia rasa macam kita cakap tu ada weight lah, ada weightage. Tapi kalau kita cakap kemain lagi sekian-sekian, dia datang kawan kita tengok, alah dia ni subuh pun dinosaur kan. So dia tak ada weight lah cakap tu. Maka dia perlu diikuti dengan syarah fi'liyah. Kan? kita kena cakap satu, dan kena buat pula supaya dia memberi nilai tambah pada apa yang kita cakapkan. Orang akan terdorong nak buat bila nampak kita pun buat. Kita kata Islam ni agama yang rahmah kan, agama yang mengutamakan akhlak, agama yang harmoni. Tapi kita sendiri tengok balik akhlak kita yang dengan mak ayah, dengan kawan-kawan, jiran. Ada tak nilai-nilai itu tersemai kan? Sebab cakap-cakap tentang Islam, orang dengar macam tu je lah. Tapi bila kita follow up dulu dengan tindakan kita, dia bagi extra lah, added value pada orang yang mendengar kan. Maka sebab itulah Syekh kata penting juga syarah tu diikuti dengan fi'liyah ni lah. Mereka benar kira inilah caranya bagaimana manusia akan tertarik untuk berada di bawah bumbung agama yang benar ini. Mereka akan bernaung di bawah satu panji jika mereka dapat melihat sebuah masyarakat yang soleh dan satu budaya murni terpampang di hadapan mata mereka. Mereka dapat lihat bagaimana elemen budaya, ilmu, seni dan berkembang dalam persekitaran masyarakat ini yang berlandaskan prinsip Islam yang sebati dan abadi. Jadi ni tentang fi'liyah kan. Fi'liyah itu perbuatan. Sometimes contoh tadi kan, macam kita sini satu kena cakap, terangkan, satu lagi kena buatkan. Satu lagi dia perlukan semua orang lah, again kan. Semua orang perlu buat benda sama. Barulah dia nampak, oh kelompok Islam ni kelompok yang special. Sebab semua orang cakap Al-Quran dan mereka buat apa yang mereka cakap. Hari ni bercakap mudah kan. Ramai orang boleh bercakap kan. Kita nampak artis-artis bercakap, budak-budak pun boleh cakap tentang Islam, komen sebagainya. Tapi nak cari the man of action tu kurang lah. Tak ramai kan, tak mampu yang boleh buat kan. Ramai orang cakap tentang dakwah, tapi berapa orang je yang betul-betul pergi mencari orang, mengumpul orang, lepas tu membina orang. Lagi sekali tak ada dalam tu kan. Bukan kita nak burukkan mereka, tapi nak katanya tidak madai sekadar kita menyatakan sajalah dengan kata-kata. So inilah dikatakan sebagai syahadah dalam bentuk perbuatan dan inilah ciri-ciri jelas. Jelas ciri-cirinya. Jelas di sini syahadah ini tidak mungkin dapat dilaksanakan melainkan setelah kita sebagai individu atau masyarakat menjadikan diri kita sebagai contoh yang jelas kepada agama kebenaran yang kita lakukan ini dalam bentuk perbuatan. Dalam bentuk yang dapat dilihat kesannya dalam dunia realiti. Ini dapat dilakukan apabila amalan setiap individu umat itu menjadi saksi kepada kebenaran dakwah dan akhlak mereka menjadi saksi kepada kemuliaan dakwah ini. Setiap rumah kita diwarnai oleh ajaran agama yang agung ini. Jadi kalau kita buat seorang pun dia tak mampu kan, dia kena dibuat dalam bentuk kolektif jugalah kan. Contohlah kita tinggal dekat JMI kan, kalau Imran seorang je buat contohlah kan, apa contohlah bangun malam kan, okay. Tapi tak nampak dah orang awam, okay, orang nampak Imran je lah. Tapi cuba bayangkan satu grup kan, kita ada grup yang ramai, weekend je semua berdua-dua yang pergi masjid bangun pukul 4 pagi kan. So dia akan beri efek pada orang lah, orang dapat rasa lah, ini bukan sebab individu ni, ini sebab dia mereka ni faham Islam kan. Kalau kita nampak Islam tu pada beberapa individu, orang mungkin ada kefahaman, oh dia ni baik sebab family dia baik kot, dia seorang je lah baik. Tapi bila nampak satu kelompok orang tu dia baik, ada nilai Islam tu, orang akan mula tertanya, diorang ni belajar mana apa yang diorang dapat ni sampai diorang ni, semua orang berada pada keadaan yang sama kan. Sebab itulah kita perlu dibuatlah amal-amal itu secara kolektif kan, supaya dia lagi nampak jelas pada orang yang belum lagi merasailah kefahaman ini kan. Itu yang kedua. Sekarang kita tengok yang ketiga kan. Ada soalan. Okey, silakan. Okey. Kan based on ayat tadi tu ada ummatan wasata tu. Kan Allah SWT kata, maksudnya kalau kita faham daripada ayat tu, kita akan jadi saksi dekat diorang dekat hari akhirat sebab kita dah sampaikan kan Islam tu. Okey, soalan saya sekarang ni, untuk kita jadi saksi yang kita ni dah sampaikan dekat diorang, kita perlukan
kita perlu buat tiga-tiga pendekatan ke ataupun salah satu pendekatan je dah cukup? Okay, faham? Kalau kita punya stand sekadar nak lepaskan diri, kita buat satu cukup kan. Tapi kita buat sebab apa sebenarnya? Kan? Nak selamatkan mereka ke nak lepaskan diri? Itulah kan. Kalau kita rasa just for the sake of selamatkan diri kita buat simple-simple lah. Tapi Nabi punya pemikiran bukan selamatkan diri dia je kan. Tapi dia nak selamatkan kaum dia sekali. So kita nak ambil stand mana kan? Pemikiran mana kita patut adopt bila kita nak sampai ke Islam tu. So kita buat tiga lah bila kita betul-betul nak sampai ke Islam tu kan. Sampai dia deliver. Bukan sekadar kita hantar surat kan. Ikut dia sampai tu pulang dia lah. Tapi kita hantar lah kan. Tapi kalau kita betul-betul sayang kat orang tu, surat tu penting, katalah surat apa? Scholarship kan. So kita hantar dan kita follow up sampailah surat tu sampai kat tangan dia. Sebab kalau kita betul-betul menjiwailah tanggungjawab tu. Tapi of course lah Allah Ta'ala ni dia adil kan. Kita dah buat, kita dapatlah berhujah, kita dah buat. Cuma kita buat tu, kita buat untuk apa kan. Okay, tu yang kedua pertama dan kedua. Sekarang ni Okay Imran sama. Sekarang dua kan. Dua lah. Apa yang ketiga ni? Ada yang ketiga rupanya. Kalau ikut kan dah habis dah. Kaulah fi'liyah lah, apa lagi kan? Kaulah fi'liyah, cukup lah. Rupanya ada yang ketiga yang disenaraikan oleh Syekh ni. Kita akan cover lah pada minggu-minggu berikutnya insyaAllah lah. Yang ketiga ni apa kan? Yang ketiga ni penting lah sebenarnya. Yang ketiga ni tak semua orang ada pemikiran tu. Ini penting. Ini adalah core pemikiran dakwah yang dibawa oleh Al-Maududi. Ramai orang ada kan kepentingan kita sampai ke Islam, qauliyah dan fi'liyah kan. Mereka tahu, orang awam pun tahulah, maksudnya orang yang pernah join dakwah ni tahu kan, kena cakap, kena buat. Tapi yang ketiga ni dia penting, dia core kan. Sebab itulah kita kata Ustaz Al-Maududi dia bawa konsep Islam sama seperti yang dibawa oleh Al-Banna. Last week kita bincangkan tentang apa? Maratib amal kan. Yang ada individu, Baitul Muslim, satu benda yang besar dalam core dakwah yang dibawa oleh Al-Banna tu yang tak ada pada orang lain. Orang lain mungkin faham dakwah tu individu saja kan. Tak ada structure. Kan ada bentuk keluarga Muslim, lepas tu next milestone lah masyarakat Islam, daulah Islam. Itu tak semua orang ada benda tu. Tak semua orang ada, tak semua orang buat. Tapi itu dibuat oleh Al-Banna. Yang menariknya, apa yang dibuat oleh Maududi benda sama. Dia pun bawa konsep yang sama. Mungkin bahasa lain lah, tapi intinya sama kan. Dan mereka berdua tak pernah jumpa tau. Tak pernah jumpa, satu kat Mesir, satu kat India. Zaman hampir sama. Kan? Kalau baca buku-buku mereka, buku sama. Buku mereka sama, faham tak? Buku sama. Bayang. Ulas benda sama, cerita benda sama, konsep sama, tapi tak pernah jumpa. Nak katanya Allah memberi ilham pada hamba-hamba dia tu kan. Walaupun dia tak pernah berjumpa, tapi dia memberikan ilham hanya samalah. Sebab tu orang-orang yang terbiah di Mesir ni, dia tak pergi ke India. Tak bawa idea Salman tu ke India. Sebab apa yang ada di India tu dah menyamai apa yang ada pada mereka kan. Sebab idea-idea tu datang dari tempat-tempat lain lah. So yang ketiga kita akan reserve pada minggu berikutnya lah. Tentang syarah yang ketiga ni yang penting, yang menjadi core pemikiran dalam pemikiran yang dibawa oleh Al-Maududi ni, bagaimana nak bawa Islam tu kan. Kalau orang awam ataupun para pendakwah yang generally dekat YouTube TV mungkin tak ada benda ni kan. Mereka hanya ada kita sebagai Islam sampai Islam melalui kata-kata kita, perbuatan kita, stop sampai situ. Tapi tak ada orang yang, tak semua orang nampak keperluan nak pergi lebih jauh pada itu. Nanti kita akan tengok pada syarah yang ketiga ini, wallahu alam, pada sesi yang lain lah insya-Allah. Okey ke? Boleh faham ke? Dah 10:50 dah. Ada soalan ke? Kau Yum nak tanya? Tak ada. Jelas ke dengar ke? Terganggu ke? Laju sangat ke? Rasa terlaju cakap kan? Okey je. Kalau baca dulu mungkin lebih dapat ni kan. Tapi rasa semua dah baca lah. Baca dulu teks ni. Cuma kita abang je highlight lah few points kan. Sebab tak baca word by word lah sebab panjang lah teks ni kan. Tapi kita ambil apa gist yang nak sampaikan tu.
Which mudahlah hari ni kita belajar syahadah tu ada dua setakat ni, qauliyah dan fi'liyah. Yang qauliyah tu penting, fi'liyah pun penting. Kalau orang kata saya tak naklah cerita tentang Islam, saya nak jadi akhlak yang baik je. Tak boleh kan? Tak boleh dia. Bukan tak boleh, boleh tapi dia tak cukup. Jadi baik je, senyap dia tak nak cakap pun. Tak cakap ajak orang masuk Quran ke solat ke, tak nak. Dia nak buat baik je. Macam mana orang nak faham Islam tu, dia orang tu kena diceritakan ni salah, ni tak salah. Tapi kalau dia senyap baik je, dia tidak memberi, faham ke dia tak sampai Islam tu. Ada orang macam tu kan, dia punya mentaliti dia lah, tak apa akhlak aku ni kira dakwah aku. Dia stop kat situ je. Tak kenalah, sepatutnya kita tidak apa komprehensif kan. Tak cukup menyuruh, tak cukup semua lah Islam disampaikan. Kalau Nabi buat macam tu, tak sampai ke Islam, tak cakap Islam, tapi Nabi buat akhlak baik je. Takkan berkembang Islam sampai ini. Kan? Semua sahabat pun jadi baik je. Dalam buku Mutalak nanti siapa yang ikut siri Mutalak akan bincang benda ni. Sebab tu topik Al-Abrar Al-Halikun. Orang baik yang dibinasakan. Ini trailer lah bagi siapa ikuti siri Mutalak. Kalau nak join kena beritahu Amal lah PIC Mutalak kan. Dia cerita tentang orang baik, orang tu baik tapi dia dibinasakan. Sebab apa dia dibinasakan ni? Kita akan tengok dalam perbincangan buku Mutalak. Allah Alam ni kot untuk hari ni kan. Pentinglah topik Syahatul Haq ni memberi kita gambaran tentang tanggungjawab kita bila kita dah menyampaikan syahadah. Yang sangat menyedihkan kita tak faham kan. Kita dah bukan tak faham kan. Kita tak faham kot. Sukar kita nak faham sebab kita punya realiti kita hidup sekarang, masyarakat sekarang, norma kita hidup, tak ada benda tu kan. Berbanding zaman sahabat mungkin benda tu ada. So dia orang tu, suasana mempengaruhi kefahaman seorang tu. Tapi kita hidup dalam suasana orang mengucap syahadah tapi dia pun tak ada buat syahadatul haq tu. So kita rasa itu okey dan itulah cara yang betul. Berbanding orang-orang yang revert Islam kan. Dia orang sangat jadi aktif kan, jadi pendakwah yang selalunya. Kalau orang tu dia dapat Islam melalui syahadah tu, dia betul-betul dia jiwai, selalunya lah bila dia masuk Islam, dia orang akan jadi seorang yang semangat sampai Islam. Sebab dia dapat dengan penuh perasaan dan sangat appreciate apa dia dapat. Dan benda tu tak ada pada kita lah. Lepas tu kita kena jelaskan balik kan. Kena hidupkan balik lah kefahaman-kefahaman tu. Dia ada tu dalam diri kita tu. Tapi dia tinggal bara kan. Nak kena tiup je. Dia akan berapi. Sekarang dia sedang berapi kot sikit-sikit kan. So kita kena tiup lagi lah. Orang-orang baik ni ada sini kita kan. Kawan-kawan kita yang solat semua baik. Kan? Maksudnya semua kalau dia solat mesti dia tu bagus kan. Dia ada iman kan. Dia datang masjid. Tapi dia belum lagi sampai tahap dia nak buat lebih pada tu kan. Sampai Islam. Sebab mungkin dia tak nampak lagi lah kepentingan benda tu. Sekarang kita kena pergi tu. Pergi tiup kan. Sebab dia punya bara tu sedang membara. Tapi tak keluar api je. So kalau kita pergi tiup sikit je, api akan keluar lah. Bila api keluar barulah orang nampak, oh ni Islam. Orang tak nampak kat bara kan. Ni contohlah perumpamaan ni. Allah Alam. Hopefully kita pun menjadi api lah. Api yang menerangi orang nampak Islam pada diri kita lah, insyaAllah. Ada nak tanya apa-apa? Saya ada. Silakan. Macam kan dulu kan most of the macam like the early Islamic people, the most of their arguments, their problems, their questions tu about more like akidah kan. And sekarang is more about the fiqh, like for example LGBTQ, and basically like what is haram and halal sekarang, and less on the nature of God and akidah and all that. So macam the people these days, they macam more focus on the worldly matters and not beyond that, in the realm of like on the unseen. So their focus right now is just on the world and macam how to be efficient in it, semua tu lah. Macam basically dia orang focus not just dunia. Macam mana how can we as Islamic people nak spread the message tu, make it appealing to them as people of dunia and they don't want anything to do with the akhirah. Itulah sebab tu penting kita kena jadi contoh kan. Yang kita buat Islam tapi taklah kita ni menghabiskan dunia kan.
Sebab itulah abang macam tak suka lah orang yang kata apa, nak buat Islam ni kita jadi ahli ekonomi, lepas tu dia jadi ahli ekonomi kan, semata-mata. So orang nampak, yelah orang awam nampak benda tu lebih appealing kan. Tapi sebenarnya kalau kita ni kena, pertama kita kena strong lah pemikiran tu di Islam kan. Yang kedua, ni long term lah kan. Kita kena bina diri kita tu jadi somebody yang profesional, yang cemerlang dalam field masing-masing. Tapi bila orang tanya kita bawa dia kepada Islam kan. Kita ni orang yang berjaya tapi tidak mengabaikan asas-asas Islam tu. Sampai ke maksud dia? Maknanya bukanlah kita, contohlah kita jadi engineer yang bagus tak. So engineer lah solat, tapi dia tak cukup kan. Tak cukup sebenarnya. Macam nak jadikan engineer yang bagus solat tapi dia juga menafikan Islam. Dia turun bermasyarakat, memberi cerita tentang Islam, cerita tentang Quran. Dia tak perlu jadi penceramah tapi dia cerita tentang Quran pada anak apa student ke dekat kelik ke. Macam itulah maksudnya. Ni long term kan. Long term pertama kita kena binalah kita punya profile yang bagus. Tapi bukan sekadar profile tu. Cuma profile tu adalah alat supaya orang nampak orang Islam ni pun bagus. Sebab kadang-kadang orang tak nak dengar sebab banyak orang Islam tu yang akhirat bagus tapi lack part dunia kan. Ataupun dia ada way around lah. Tapi menjawab soalan ke? Kita tak jawab sangat. So like what you can say tu macam basically whatever profession yang kita tengah, whatever field of profession yang kita pursue ni, make sure we are the best and also include and incorporate Islamic values juga. Tapi priority dia lah untuk masukkan ke Islam dulu kan. Sebab ramai je anak-anak Islam kan ataupun Muslim sekarang yang dah bagus dalam career dia kan. Ramai yang bagus, career, berjaya. Dan dia orang Islam yang bagus tapi dia tak ada fikrah nak menyampai tu. Tak ada pemikiran yang dia perlu menjadi orang yang spread Islam. Sekadar orang Islam yang baik dan cemerlang di field masing-masing. Fikrah yang sampai Islam tu dia perlu tanam dulu. Dia perlu datang dulu kan, fikrah khalifah tu. Baru datangnya perkara-perkara lain. So sepatutnya kita tumpukan masa pada fasa kita awal ni kan, muda-muda ni membentuk pemikiran tentang itulah kepentingan tu, kepentingan jadi seorang Muslim sampai ke Islam, fikrah khalifah tu kan. Barulah kita ni 2 jam tu professionalism sebagainya. Sebab bila kita cepat memberi tumpuan pada professionalism tanpa fikrah tu dia strong, nanti kita akan lari. Kita akan tinggalkanlah yang kita buat sekarang. Sebaliknya memfokuskan pada professionalism semata-mata. So efek dia itulah kan. Tak salah, macam mana bukan salah kan. Dia ni bukan discussion betul salah tapi mana efektif ni kan. Contohnya kita kagum dengan orang seperti Sheikh Mokhtar kan yang banyak sumbangan lah kata Islam. Okey. Dia bagus lah di Islam kan, dia Islam. Tapi sebenarnya kalau dia dibentuk lagi bagus kan sebenarnya waktu dia kecil dulu, mungkin hari ni dia akan jadi Syekh Mokhtar yang lagi baik daripada sekarang. Faham ke? Kita nampak dia banyak sumbangan tapi sebenarnya dia boleh buat banyak lagi. Kalau dia tu ada contohnya apa kita bayangkan, dia adalah Ustaz Abiliu, lain kan? Mesti akan lain impact dia. Tapi kita nampak dia pada kehebatan daripada ekonomi je. Kita tak nampak lagi penyampaian. Kita hanya kenal dia pada dia seorang Muslim yang baik dan bagus dalam professionalism. Sebenarnya dia tak cukup bagus kan. Dia bagus dalam profession dia tapi sebenarnya kalaulah should he kan, dia expose to pakai Islam, membina orang waktu dia muda dulu dan dia buat sampai sekarang, mungkin impact dia lebih besar pada apa yang dia sedang sekarang. Antara ramai lagi lah orang Muslim yang berjaya di luar sana tu yang dia tak bagi kesan pada masyarakat kan sebab dia bagus tapi untuk dia je lah. Tapi apa dia punya benefit untuk orang kan? Adalah benefit dia lain masyarakat tapi dia tak cukup lah kan. Kita nak macam sahabat-sahabat Nabi semuanya bagus kan, cemerlang kan, bukan kata semua yang utama tu kan. Tetapi kita tak kenal mereka sebagai businessman. Semua mereka majoriti ada businessman kan. Majoriti mereka ada profession masing-masing, betul tak? Yang tu hebat dalam berniaga, yang ni mungkin ada harta ni.
Tapi kita tak kenal mereka sebagai seorang businessman. Kita kenal mereka sebagai sahabat Nabi yang aspek perjuangan mereka pada Islam tu lebih menonjol banding aspek career mereka. Hari ini kita kenal seorang muslim baik tu pada career mereka kan. Oh ni datuk, ni bisnes. Tapi apa aspek dakwah dia apa? Tak ada kan. Sebab penekanan tu lah, kita terlalu memberikan penekanan pada professionalism tu. So mungkin tak boleh salahkan mereka, mungkin sebab mereka tak melalui proses tu. Proses waktu mereka muda tu, dia bentuk pemikiran, oh asalnya kita ni ibadah khalifah kan. Career, professionalism, kerjaya datang kemudian sebagai alat.